Kalau kita mengambil kira dia ni perawi mungkar, maka mungkarlah hadis tu jadi dhaif. Kalau kita kata dia ni perawi yang sahih, perawi yang thiqah, dia meriwayatkan bercanggah dengan orang lain yang lebih thiqah, maka jadi syadz, dhaif juga hadis itu, dhaif juga. Sebab itulah Imam Bukhari bantah. Bukan nak bantah hak ujung tu, hak ni bahagian permulaan ni, hak minta bersumpah ni, hak ni tak ada. Ya mungkin boleh terima kalau jangan-jangan bukan dalam semua keadaan dia minta tu, ada keadaan tertentu dia minta bersumpah, seperti mana yang dilakukan oleh Sayyidina Umar juga. Sayyidina Umar juga ada juga dia minta bersumpah, tapi bukan semua. Kalau lagu tu ya. Tetapi di sini nampaknya bila mana-mana sahabat meriwayatkan hadis kepada aku akan minta dia bersumpah. Setiap kali lah bila sahabat itu tak kena. Kalau kata jarang-jarang, ada juga dalam kes mungkin hak berat, hak besar, yang perlu kepada sokongan ataupun perlu dikuatkan, maka dia minta bersumpah. Kalau sekadar tu boleh terima. Sebab apa? Ada juga dilakukan oleh sahabat yang lain. Tapi kalau nak kata setiap kali orang lain selain daripada Abu Bakar meriwayatkan hadis kepada dia minta bersumpah kerana Allah bahawa hak kamu cerita ni memang kamu dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta bersumpah lagu tu, itu tak ada, itu mungkar. Hak tu butir tu adalah mungkar, tak kena, tak betul hak tu. Sekali kita tengok nampak dia nak melebihkan Abu Bakar, lebihlah Abu Bakar kita, khalifah yang pertama umat Islam, lebihlah. Sebab apa? Setara mana Abu Bakar ni? Kalau royak apa-apa Sayyidina Ali hak sama skala tu, semua orang lain dia minta bersumpah, Abu Bakar ni tak. Abu Bakar ni tak pakai terima selalu. Sebab dia percaya Abu Bakar ni orang yang benar. Sekali nampak angkatkan Abu Bakar tu, kita tak boleh gitu. Kita orang ahli sunnah tak boleh sementara angkat Abu Bakar kita lupa dah orang lain, tak boleh. Lepas tu sahabat-sahabat Nabi orang lain tak benar ke? Tu benda. Riwayat yang dhaif bermasalah, dia akan ada benda-benda gitu. Bapaknya orang lain tak benar kan? Ramai lagi kan orang lain, sahabat-sahabat besar tak pandai, tak selesai dengan akad seorang hak lain tu. Lagu mana? Hak lain tidak diyakini lah, tidak diyakini. Kesimpulannya orang akan buat. Lepas tu hak kaedah, hak ulama hadis buat, as-sahabatu kulluhum udul, tu lagu mana? Tak betul lah kaedah tu. Kaedah orang buat tak ambil mana? Kira-kiranya dia tak ambil kira hak Sayyidina Ali. Kalau Sayyidina Ali dak, tengok dulu, kena bersumpah dulu, tak padan dengan meriwayatkan terus begitu, dia tak terima. Ini di satu pihak angkat satu orang dengan menggugurkan lenyek lain-lain sekian ramai lagi, itu tak kena. Bukan lagu tu caranya, tidak berlaku gini, tidak berlaku. Abu Bakar kata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun hamba, ma min abdin, tidak ada seorang pun hamba. Maksud hamba ni yang Islam lah, yang Islam di sini. Kalau yang kafir itu tak termasuk. Tidak ada seorang pun orang Islam. Maksud hamba di sini orang Islam. Siapa pun tak kira, tua muda, orang dulu ke, generasi kemudian ke, lelaki perempuan, bangsa mana-mana, supa aja, asalkan orang Islam. Kita tahu mana, tak ada kecuali itu. Ini nakirah fi siyaqin nafyi. Kalau orang belajar nahwu dia faham. Ma tu nakirah abdin, lepas tu ada min pula, itu lagi kuat lagi. Sebab itu kita terjemah, tidak ada seorang pun, tak ada seorang pun tak ada orang Islam. Kalau dia melakukan dosa, artinya tak ada kecuali, siapa saja semua boleh buat gini, dan Allah SWT akan terima. Dia ambil air semayam molek, yuhsinul wudu, mengelokkan
tuhurnya, bersucinya. Lagu mana mengelokkan bersucinya itu? Supaya kita sudah bincang dah lah dalam kitabul wudu dulu. Apa maksud ihsanul wudu, ihsanul tuhur? Iaitu dengan penuh kesedaran ambil air sembahyang, dengan penuh kesedaran bahawa ambil air sembahyang itu pun satu proses taubat juga. Satu proses taubat dah tu ambil air sembahyang itu. Iaitu basuh anggota-anggota yang boleh membawa seseorang itu kepada neraka. 7 anggota. Tu 7 anggota. Basuh tu. Kita tidak perlu ulang lah, panjang dah bicara dulu. Itu makna mengelokkan. Satu lagi dari segi zahirnya, kita jagalah mana-mana khilaf. Kalau Imam Malik kata, misalnya orang-orang sependapat dengan dia kata air sembahyang ni kena gosok. 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 Jangan tak gosok. Walaupun sah mengikut orang lain. Dia kata sah cucuk saja puasa, kena bahagian tu basuh lah orang panggil. Tapi Imam Malik kata tak. Kena jaga benda-benda gitu. Gosok. Lebih makna bersungguh. Lebih bermakna bersungguh kita. Nak menyucikan sungguh, tidak main-main. Kan kalau kita gosok lebih bersih. Kalau kita basuh gitu saja kurang bersih dari segi nak basuh benda lain pun. Begitu. Dan kalau basuh sekali memadai dah. Air sembahyang setiap anggota tu basuh sekali. Basuh muka sekali sah dah air sembahyang. Tetapi ihsanul wudu, ihsanut tuhur, mengelokkan bersuci air sembahyang ialah dengan basuh supaya Nabi ajar 3 kali. Itu termasuk belaka lah tu. Termasuk belaka. Lepas tu buatlah apa yang patut. Buatlah apa yang patut. Doa kau gapo kau. Walaupun hadis kurang kuat sikit pun kita buat pasal apa? Sungguh-sungguh kita nak bertaubat. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin misalnya. Apa tu? Baca hak tu bersungguh-sungguh. Bukan kita nak bersih hak zahir saat ni anggota kita mutatahhirin tu, hak zahir tu lah kita basuh. Tapi hak sebenarnya dia letakkan sekali. Ij'alni minat tawabin, taubat tu bersih dalam, waj'alni minal mutatahhirin, bersih luar. Dengan sedar. Dan basuh 3 kali. Isyarat kepada 3 rukun taubat. Sedar. Isyarat kepada 3 rukun taubat. Berhenti, menyesal, berazam tak saya buat dah. 3. Berhenti buat kesalahan tu, dosa tu. Tak buat dah lah, tak saya buat. Menyesal dan berazam untuk tidak melakukannya lagi. 3 rukun. Ada hadir waktu sentiasa dalam ingatan kita. Itu maksud ihsanut tuhur. Thumma yaqumu, kemudian dia berdiri bersembahyang 2 rakaat. Daripada sinilah ulama buat kesimpulan sembahyang sunat taubat ke apa ni. Hadis-hadis ni dia kalau nak cari dalam hadis ni, hadisnya khusus dengan ajar niat saja aku sembahyang sunat taubat kau gapo-gapo, tak ada gapo-gapo pun. Sunat hajat kau gapo. Cuma ulama faham dalam hubungan apa, dalam konteks apa Nabi sembahyang. Misalnya hak sembahyang hajat, sahabat ada ajak dia tak boleh pergi ke masjid, dia nak ajak Nabi pergi di rumah dia, biar Nabi sembahyang di rumah dia nak buat situlah tempat sembahyang di rumah dia. Itu hajat dia. Tu dalam Bukhari ke apa ada kan, tapi tak ada sebut dia ajak sembahyang hajat, tak ada. Dia ajak pergi ke rumah dia. Nabi SAW pun pergi ke rumah dia. Sebelum apa-apa dia adalah buat jamuan sikit. Ajak kamu itu, ceritalah kamu nak suruh aku sembahyang mana. Sini dia pun sembahyang. Sahabat tu pun duduk di belakang dia, sembahyang. Daripada situlah ulama faham itu sembahyang hajat. Tak ada sebut niat kau dia ajar ni kita nak sembahyang hajat ni. Tak ajar lagi sebelum pada ni. Ni nak sembahyang hajat ni, sembahyang hajat ni niat tak ada. Ulama faham. Supaya ni daripada hadis dia faham. Lepas tu dia faham kan? Tengok sahabat ni ikut alik belakang dia tidak larang. Menunjukkan sembahyang hajat tu boleh berjemaah. Boleh berjemaah. Walaupun tidak sebut hajat situ, dah. Hajat dia tu.